Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dirahmati Allah? Pelajar tahun 6 yang Ustaz sayangi, yang Ustaz rindui ya. Semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Okey. Baik. Hari ini, pada video kali ini kita akan belajar sambungan kepada tajuk apa? Kefahaman surah Ad-Duha ya. Hari itu pada siri satu kita dah belajar macam mana kita membaca surah Ad-Duha itu sendiri, kita mentafsirkan, menterjemahkan surah Ad-Duha itu ya, makna-makna dia. Sekarang kita akan pergi sedikit lagi dengan membuat rumusan dan kita cari intisari surah Ad-Duha tu. Kita cari intisari. Kita nak buat kesimpulan pada surah Ad-Duha tu. Ingat lagi ke surah Ad-Duha tu? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gitulah ayat dia kan. Jadi surah tu kita nak faham betul-betul dan kita nak cuba cari apakah maksud yang nak disampaikan di dalam ayat tersebut. Okey? Are you ready guys? Kalau dah ready, kamu ambil buku teks kamu, kamu pergi pada muka surat. Muka surat berapa ya? 30. Tu dia 30, nampak tak? 30. 30. Kat situlah. Kat situ 30. Okey, kamu buka muka surat 30. InsyaAllah sekejap lagi kita akan pergi bincang muka surat 30 sampai 31. Itu saja yang kita akan pergi hari ini. Okey? Alright. Okey, kita tengok. Ada sebuah keluarga yang duduk dalam sebuah kereta yang berwarna merah. Kereta apa ni? Kereta Myvi ke? Myvi the King, King of Highway. Okey. Kita tengok kat sini. Ayah ada cakap apa? Mari kita hayati intisari dan pengajaran surah Al-Duha. Mereka ni berada di pantai ni, nampak tak? Setelah mereka berada di pantai ya, pada muka surat yang lalu, pada muka surat yang ke-29 ya, mereka menghayati 29 ni, kamu boleh tengok dekat muka surat 29 dalam buku teks kamu. Mereka menghayati keindahan alam, bersama-sama mereka mensyukuri, bersama-sama dengan ahli keluarga ya. Dan setelah itu bila nak balik tu, mereka duduk dalam kereta, mereka pun ditanya oleh ayah. Ayah tanya, mari kita hayati intisari. Intisari itu maksud yang apa yang terkandung di dalam ayat ataupun surah Ad-Duha tu. Okey. Intisari dan pengajaran surah Ad-Duha. Mari kita hayati. Yang disampaikan menerusi radio ini. Oh, ada radio. Dah dengar radio punya. Oh, ada ceramah ke, tazkirah ke, tak? Dengar radio ke, radio IKIM ke kan? Radio-radio tempatan ke, kadang-kadang ada kan slot-slot agama. Ya, betul. Okey. Mari kita tengok intisari dia. Intisari surah Ad-Duha. Dia cakap intisari surah Ad-Duha apa? Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda akan diberi kegembiraan yang besar di hari akhirat kelak berbanding di dunia. Ya, betul ya. Sebab apa di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahawa Allah itu tidak meninggalkan Rasulullah SAW sebagaimana yang telah didakwa, yang telah dituduh oleh orang musyrik, orang kafir kata itulah Allah dah tinggal engkau dah, engkau yang lebih-lebih padahal Allah dah tinggal engkau. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, Allah Taala berjawab dalam surah Ad-Duha ini. Okey. Seterusnya, menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti perlindungan semenjak kecil dan petunjuk daripada Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahawa dia telah menjaga kita, menjaga kamu. Ya, kamu tu dia ayat tu tuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil, daripada ketika dia itu anak yatim ya, dia tidak mempunyai mak dan ayah. Ayahnya dulu telah meninggal dunia. Lepas tu barulah mak dia meninggal dunia. Lepas tu dia dibela oleh datuknya. Lepas tu dia dibela oleh
bapa saudara dia. Betul Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa itu semua itu adalah nikmat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia kecil dan perlindungan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkara itu kembali. Supaya kita memperbaiki balik, memuhasabah balik. Kita sendiri meletakkan ayat itu sebagai muhasabah lah. Okey, ayat itu bukannya turun kepada Rasulullah saja, kepada kita juga. Sebab kita ni umat dia. Sebab itulah kita kena ambil pelajaran. Kalau tidak kita kata, ni Rasulullah lah kena ambil pelajaran. Aku tak, bukan macam tu. Kita pun kena ambil pelajaran jugalah. Dan petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Okey, sebab Al-Quran itu dia telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu, Allah juga mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim. Kan dia kata, kamu kena jaga anak yatim. Layan dengan baik anak yatim. Okey, sebab apa? Kalau kita tu anak yatim, pelajar kat luar sana anak yatim, pasti pelajar faham perasaan tu. Kalau pelajar ni bukan anak yatim, maka kamu ingatlah bahawa peritnya kalau tak ada ibu bapa. Kamu sekarang ni ada ibu bapa, alhamdulillah syukur. Tapi perit kalau tak ada ibu bapa. Sukarlah hidup kita kan. Tak ada tempat bergantung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tolonglah kita ya. Sebab itulah dia suruh orang ramai-ramai bantu anak yatim. Okey, seterusnya membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan serta menyebut segala nikmat yang telah diberikan itu sebagai tanda syukur. Lepas tu dia kata, janganlah kamu herdik orang-orang yang minta tolong. Orang-orang yang memerlukan pertolongan, jangan kita herdik mereka, jangan kita mengeluarkan kata-kata yang kesat kerana mereka itu susah. Dan pada nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, sebutlah sebagai satu perkataan syukur ataupun kita panggil sebagai perkataan hamdalah ataupun kita sebut sebagai alhamdulillah. Macam kita berterima kasih lah. Nampak tak? Macam gitu. Okey, seterusnya pengajaran surah. Orang yang berusaha akan berjaya. Pasti. Di dalam ayat ini Allah SWT telah mengajarkan kita bahawa orang yang berusaha pasti akan berjaya. Sebab di dalam ayat ini menceritakan bahawa kita hendaklah sentiasa positif. Bukannya Allah SWT meninggalkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bersama dengan kita. Kita jangan ngikut-ngikut cakap orang. Kita dengan Allah Taala bekerja, beramal, membuat kebajikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, niat kerana Allah. Begitu, ya. Okey. Selepas itu kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan, sentiasa bersyukur. Dan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah pengajaran daripada surah ini. Orang yang berusaha akan berjaya, kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim. Macam mana nak menjaga kebajikan anak yatim? Kamu tengoklah, kalau mereka perlukan bantuan, kita kena tolong mereka. Begitulah cara kebajikan dia. Kalau kita tengok, kalau hari raya, selalu orang hantar makanan kepada mereka. Bakalan buat baju untuk mereka. Kalau bulan puasa, mereka panggil untuk buka puasa. Bukan bulan Ramadan sahaja, bulan puasa sahaja. Bulan lain pun sama juga. Kita kena berbuat baik untuk anak yatim, ya. Dan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Okey? Okey, seterusnya rumusan. Okey, kita tengok rumusan. Dalam surah Ad-Duha, Allah menceritakan nikmat-nikmat kurniaan Allah kepada Rasulullah. Semua ini sebagai dalil-dalil. Dalil-dalil ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Ad-Duha tu, Allah duk cerita nikmat. Allah duk cerita, duk sebut nikmat-nikmat. Dan juga kurniaan Allah kepada Rasulullah. Daripada dia kecil sampai dia besar. Nikmat Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka
Semua itu sebagai dalil, bukti-bukti ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu selesai muka surat 30. Sekarang ni kita pergi muka surat 31. Okey, apa yang kamu nampak dekat sini? Laman inovatif. Okey, kita baca dekat bintang ni, jalankan aktiviti teroka alam. Okay, kita nak teroka alam ya. Lakukan pemerhatian terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan alam sekitar. Kita tengok dekat sini. Nampak tak? Ada ayam, ada kambing, ada lembu. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Daripada daging ayam ni kita boleh makan, daripada kambing ni kita boleh minum susu kambing, makan daging dia pun sama, lembu pun sama, kita boleh makan daging dia, buat burger kambing, buat burger lembu, buat burger ayam. Ini semua nikmat. Daripada ayam kita dapat telur, daripada lembu dapat susu lembu. Kamu tahu ke susu tu kita minum susu lembu, kamu tahu tak? Susu lembu, susu kambing, susu lembu lah yang paling banyak sekali. Dicampur-campur di dalam minuman kita untuk menjadikan minuman kita sedap. Itu semua nikmat daripada Allah yang kita tak tahu pun. Okey, cuba kita tengok dekat sini pula. Ada apa lagi yang ditulis dekat sini? Manusia. Okey, tengok manusia. Ni kita duk perhati angka manusia. Itu kalau kita tengok tubuh manusia itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan nikmat yang cukup banyak dengan tulang belulangnya, dengan organ-organ dalamannya. Kan? Kita tengok dengan kakinya, dengan tangannya, dengan otak fikirannya. Ini semua menjadikan kita sentiasa berfikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Kaya, Maha Hebat, Maha Pencipta untuk kita semua berbakti kepadanya. Sebab itulah kita kena melakukan ibadah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berbuat kebajikan, mengamalkan apa yang disuruh, mencegah apa yang dilarang, tak buat apa yang dilarang. Okey, last kita tengok gambar ni. Gambar ni menunjukkan batu karang. Ocean. Kan? Terumbu karang. Ada kamu ada satu tempat yang kamu biasa pergi ke? Contohnya area Sabah. Kan? Ada terumbu karang banyak. Orang yang duduk kat Sabah dia orang tahulah. Ada kawasan-kawasan terumbu karang yang terpelihara, yang cantik. Untuk apa dia orang buat terumbu karang ni? Dia orang buat pula. Allah Ta'ala cipta terumbu karang ni. Terumbu karang ini adalah untuk ikan-ikan di laut. Ya? Habitat ikan. Kalau tak ada terumbu karang ni, tak adalah habitat ikan. Ikan-ikan nak berselindung di bawah terumbu karang itu. Menyelit-nyelit dia kan. Menyelit-nyelit dia dekat situ. Itulah terumbu karang. Terumbu karang. Okey. Dan manfaat dia untuk ikan-ikan dan untuk kita juga. Untuk kita, contohnya sektor pelancongan. Sektor pelancongan kita nak pergi tengok. Nanti orang datang tempat kita. Orang ramai datang tempat kita. Orang nak melancong, nak pergi tengok terumbu karang tu. Nanti kita dapatlah berniaga di situ. Dapat duit. Dapatlah menjana ekonomi. Nampak tak? Begitu Allah SWT menyediakan nikmat-nikmat ini. Nikmat yang banyak sekali kepada kita. Dan kita ini sampai kadang-kadang tak dapat nak bilang dan tak dapat nak bersyukur sebab terlalu duduk dalam nikmat. Kita duduk dalam dalam guni nikmat. Duduk tenggelam dalam nikmat itulah. Sampai kita tak cakap alhamdulillah pun. Tak tahu pun kata itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okey. Okey. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu bisa dengar tak ayat tu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu nak dustakan? Ada di dalam Al-Quran, diulang berkali-kali. Okey. Itu muka surat 30 dengan 31. Ya. Nanti kamu semaklah. Kamu dapat idea daripada penerangan-penerangan ustaz ini, insya-Allah kamu pun akan tahu bagaimana cara untuk berfikir, bagaimana untuk mengaplikasi kejadian-kejadian dan memahami tentang kefahaman surah Ad-Duha. Okey, seronok. Seronok. Seronok tak? Pastinya seronok bersama Ustaz Azizul Mukhtar.
padu, versatile, semasa. Okey, jumpa lagi di lain video. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.